Baiklah, semalam Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengumumkan tarikh penting Pilihan Raya Negeri Melaka. Itu yang kita maklum. Bagaimanapun, tiada SOP jelas dan dalam pengumuman itu juga SPR mengakui akan mengadakan perbincangan dengan Majlis Keselamatan Negara MKN, Kementerian Kesihatan KKM dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Dan pertemuan itu untuk perincian SOP yang akan digunakan sepanjang tempoh PRN Melaka nanti. Dan di talian ketika ini bersedia untuk kita membincangkan dengan lebih lanjut mengenai kewajaran meletakkan SOP utama sempena dengan proses pilihan raya negeri Melaka yang akan datang 20 November ini. Kita akan bersama dengan pakar kesihatan awam Universiti Sains Islam Malaysia USIM, Profesor Madya Dr. Muhammad Zulhairi Muhammad Rani. Assalamualaikum Profesor. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Prof, kita nak melihat ya dalam situasi ketika ini kita dah tahu PRN Melaka sudah pun diumumkan. Apakah kewajaran SOP yang paling utama secara asasnya boleh kita jangkakan dan bagaimana pula untuk rakyat negeri Melaka khususnya, wajarkah wujud kebimbangan terhadap pelaksanaan PRN pada kali ini kerana kita tahu pada PRN Sabah pada tahun lalu mencetuskan peningkatan kes yang mendadak, tapi itu ketika zaman kita tidak ada lagi vaksin. Tapi kini hampir di Melaka kadar populasi yang sudah menerima vaksin adalah 91.4% setakat 8.45 pagi tadi. Jadi bagaimana doktor melihat perkara ini? Okey, kalau kita tengok perbezaan di antara PRN di Sabah dan di Melaka. Di Sabah diadakan sebelum vaksin ataupun sebelum program imunisasi COVID-19 kebangsaan dilaksanakan, dan di Melaka akan dilaksanakan selepas ramai daripada kalangan penduduk di Melaka khususnya telah menerima vaksin. Dan ini saya kira kita akan lihat perbezaan mengundi dan juga sistem PRN itu sendiri dalam dua situasi yang berbeza. Namun kebimbangan rakyat adalah satu yang wajar kerana kita tidak tahu lagi apa yang akan berlaku, dan seperti yang kita sedia maklum, PRN melibatkan banyak aktiviti daripada penamaan calon, kempen-kempen pilihan raya, hari pembuangan undi dan seterusnya. Apabila telah diumumkan calon yang menang pun akan berlaku perkumpulan individu, dan setiap perkumpulan individu akan melibatkan risiko jangkitan itu masih ada lagi walaupun telah mendapat vaksin. Baik, doktor, kita nak juga melihat bagaimana doktor melihat keperluan untuk mungkin pihak-pihak yang berwajib ataupun pihak-pihak berkepentingan seperti MKN dan juga KKM untuk hadir ataupun mendatangkan SOP yang betul-betul tegas dengan syarat tegas untuk melaksanakan PRN pada kali ini dengan mengutamakan bahawa beberapa perkara seperti kempen rumah ke rumah tidak dilakukan, dan bagaimana perkara ini parti politik, semua parti politik, pemimpin parti politik khususnya perlu menerima perkara ini dengan hati yang terbuka untuk memastikan tiada penularan COVID-19 lagi nanti, doktor. Saya kira MKN perlu untuk membuat pemantauan melalui agensi-agensi kerajaan, Kementerian Kesihatan, anggota polis dan sebagainya yang telah diberi kuasa untuk melakukan penguasaan. Ini adalah penting bagi menentukan proses yang akan berlaku serta aktiviti-aktiviti yang berlaku adalah dalam keadaan yang selamat. Walaupun penamaan calon belum lagi, tapi kita sedia maklum bahawa banyak parti-parti politik telah melakukan mesyuarat, perbincangan dan sebagainya untuk melakukan strategi cara berkempen dan seterusnya meletakkan calon-calon yang mereka rasa boleh bertanding dan boleh menang bagi mewakili parti-parti mereka. Jadi kalau SOP yang akan diumumkan kelak ialah SOP yang lebih ketat, yang lebih bagus, sebab kita perlu belajar daripada pilihan raya di negeri Sabah. Bila kita lihat perkumpulan individu-individu boleh meningkatkan jumlah kes. Jadi sewajarnya SOP ini dikeluarkan sebelum hari penamaan calon lagi, dan kalau boleh dikeluarkan dengan segera supaya mereka yang melakukan perkumpulan-perkumpulan ini boleh patuh pada SOP yang akan diumumkan. Walau bagaimanapun saya yakin SOP sedia ada, dan juga peraturan-peraturan termasuklah syarat-syarat yang dikenakan bagi berkumpul itu mengikut fasa-fasa yang telah ditetapkan dalam Pelan Pembinaan Raya masih lagi terpakai. Jadi kita harap kita semua patuh kepada SOP tersebut, dan kita elakkanlah peningkatan jumlah kes bagi PRN Melaka ini.
Baik, dan terakhir doktor ya, semalam di astrawani.com juga kami ada mengeluarkan laporan di mana SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya, nafi vaksinasi lengkap syarat mengundi. Jadi bagaimana doktor melihat perkara ini perlu diwajibkan, bagaimana krusialnya perkara ini untuk kita pastikan bahawa semua pengundi yang terlibat nanti perlu lengkap divaksinasi. Doktor? Ini bergantung pada SOP yang bakal diumumkan lah. Saya kira ada SOP yang khas bagi mereka yang belum lagi menerima vaksin dan masih lagi ada masa untuk mengambil vaksin ini dan saya kira untuk pilihan raya ini wajib diberikan peluang kepada semua yang layak untuk mengundi bagi melakukan proses pengundian bagi memilih calon yang mereka rasa layak. Dan seharusnya proses pengundian yang bakal diadakan kelak hari bomba undi wajib dilakukan dalam keadaan yang sihat dan selamat daripada penularan COVID-19 nanti. Baiklah, itu dia tadi pakar kesihatan awam Universiti Sains Islam Malaysia USIM, Profesor Madya Dr. Muhammad Zulkhairi Muhammad Rani. Terima kasih sekali lagi Dr. Muhammad Zulkhairi.